terhadap Azza, nama lahu min nafaj, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah. Ada yang tak kenal Kak Lila lagi ke? Ada yang baru join tahun ni belum jumpa Kak Lila lagi? Siapa yang belum jumpa tu? Bagi 1. Kesiannya. Ngada-ngada tak kenal. Okey. Kak Lila punya Facebook, YouTube, Instagram Lila Maskun. Okey, boleh search and then seksi first. Kalau dah full, follow je. Nak ambil apa dekat dalam Kak Lila punya Facebook ke, kat mana-mana tu semua tu ambil je. Kak Lila halalkan, tak perlu nak minta izin, tak perlu nak kata kredit ke apa semua. Okey, so hari ni dah berapa hari bulan? Hari ni dah 13 hari bulan 7. Masing-masing dah satu sisi personal ke belum ni? Dah satu sisi personal belum? Okey. Hari ni dah 13 bulan 7. So make sure dah settle satu sisi personal dan sikit lagi sepatutnya dah 5 sisi. Dah aktif 5 sisi. So kena fight 5 sisi aktif sebelum 15 hari bulan. Untuk dapat apa? Untuk dapat 5 sisi grade A++. Okey. Ada yang dah settle 5 sisi aktif? Bagi 5. 5. Okey. Alhamdulillah. Thank you. Okey, siapa yang dah masuk, apa yang belum masuk? Asrul. Siapa yang belum masuk? Panggil. Okey, dan kita sama-samalah dengar, kita doakan dekat dalam Pepa Yakini, masuk dalam circle yang ajaib, masuk dalam aura-aura dan energi-energi yang sangat best dekat dalam kita punya circle Pepa Yakini. Okey. So, Kak Ella nak mulakan. Okay, syukur sangat-sangat. Okey. Kak Ella tak sangka selalu masuk untuk dengar Tepayaki. Alhamdulillah ni rezeki. Sifu bagi peluang untuk jadi host hari ni. So Kak Ella grab cepat-cepat. Takkan lepaskan punya. Dan 3 words untuk Kak Ella lahirkan rasa Kak Ella syukur hari ni adalah Kak Ella rasa happy sangat-sangat. Rasa excited, rasa sangat-sangat amazing. 3 words hari ni. Okay, sebab apa? Sebab bulan ni kita ada road tour dekat Sabah, dekat Sarawak. Ada train to trainer sekali, train the trainer sekali. Okay, so make sure. Okay, untuk yang road tour, kejap Kak Ella nak share screen. Okay, sebelum tu Kak Ella nak share untuk kita punya third quarter kickstart. Siapa yang dah daftar? Siapa yang dah daftar bagi Kak Ella 933. 933. Ada yang belum tahu belum link untuk third quarter kickstart ni? Okay, third quarter kickstart ni sangat-sangat special. Okay, sebab speaker-speakernya semuanya daripada EPCM. Dan EPCM tu adalah income 500,000 setahun. 500,000 setahun tau orang nak mengajar kita. Jutawan-jutawan nak mengajar kita. Ni dah semua dah kenal kan? Ni Sifu dah juta-juta lah kan? Okey, yang lain-lain semua EPCM. So kita ada Sifu Desmond, kita ada JLT Yuslida, kita ada SEPCM Hamizah Hamdan, My Upline, EPCM Kak Pida, EPCM Cikgu Ayu, EPCM Alex, EPCM Fiona, ini Fiona ni Kak Miza, okey. Lepas tu ini Yuslida, Kak Pida, Cikgu Ayu, Sean, ada Sifu, ada Alex dan ada Izalin. So jutawan-jutawan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7 jutawan yang akan mengajar kita, okey. Tajuk Millionaires Mindset. Orang jutawan nak ajar kita mindset millionaire, mindset jutawan dan cara macam mana kita nak speed dekat forever ni. So make sure daftar sekarang. Jangan daftar sekarang lah, daftar lepas Tepayaki. And make sure jangan daftar seorang-seorang tapi daftar dengan tim. Bawa tim ramai-ramai masuk dalam kita punya third quarter kickstart. Dan kita buat online, so tak ada isu, tak ada alasan pun kita tak boleh nak join lah, itulah inilah kan. So daftar, okay, get ready, masuk menghadap dekat dalam laptop ataupun handphone masing-masing dan siapkan buku nota masing-masing. Okay,
kita punya third quarter kickstart ni adalah 30 Julai nanti, hari Sabtu lepas habis road tour Sabah dan juga Sarawak. Okay, so next. Mana ni? Next kita ada Train the Trainer. Okay, Train the Trainer dekat KK. Okay, yang ini pun buat dekat Menara Tun Mustafa. Yang ini Sabtu depan ni, Sabtu ni. Okay, so latest kita punya pendaftaran dah ada 242. So kita ada kekosongan lagi 8 seat sahaja. So buat tim KK, tim Sabah, tim yang di Sabah Sarawak, okay, ataupun yang daripada Semenanjung ke Sabah juga, okay, make sure korang dah cari sparring partner masing-masing. So pukul 10 pagi tu kita start, kita dah ada sparring partner. Sparring partner tu maksudnya korang kena ada geng sebab kita akan buat training kat sini. First training yang kita buat adalah di Sabah. So untung sangat-sangat siapa yang pergi dekat Sabah nanti. Kak Lila akan pergi dekat Sabah. So nanti cari and jumpa Kak Lila okay. Siapa yang dah daftar ni? Siapa yang dah daftar dekat Sabah untuk TTT dan juga dekat road tour? Bagi saya siapa dah daftar? Banyak ni, ramai sangat ni. Manusia-manusia ajaib ni, CBM ni. Okay? And then road tour actually kita ada 2 sesi tau. Okay, so kita dah ada dekat road tour KK ni kita dah 353 seats and kita ada lagi balance 47 seats sahaja. So kita akan pecahkan kepada 2. So make sure korang dah dapat name list yang dapat daripada leader masing-masing. So kita ada 2 sesi, 2.5 sampai 4.5 tak silap, 3 sampai 4.5. Lepas tu sambung lagi 4 sampai pukul 5 ke nanti refer dekat leader masing-masing sebab kita ada 2 sesi. Right. And then dekat Kuching kita buat dekat Cube Space. Okay, yang ini pun Kak Lila ada dekat Kuching. So ni buat 22 Julai hari Jumaat. Ini sesi road tour sahaja. Kita dah ada 55 seat yang berdaftar dan kita ada lagi balance 45 seat saja. So pastikan okay, tim yang ada dekat Sabah, Sarawak, make sure jangan sampai terlepas untuk ajak join kita punya road tour. Kak Ila happy sangat kalau pergi dekat road tour tu masa dekat Kak Ila kat JB. So road tour dekat JB ni sangat-sangat masa tu memang sangat-sangat havoc, sangat-sangat best. So tak sangka bila datang dekat road tour tu Kak Lila nak ambil gambar, Kak Lila nak ambil gambar. So, duduk je nak ambil gambar. So Kak Lila akan tanya ni siapa. Sebab kita 2 tahun dalam sesi kita pandemik tau. So tak kenal. Kita banyak jumpa dekat dalam Zoom macam gini lah kan. Kalau macam Kak Lila tak kenal tu kenalkan diri lah Okay. And apa lagi? Okay, itu je Kak Lila punya share untuk info-info penting. Dengan Kak Ila tak ada cerita binatang. Kena tunggu Sifu untuk cerita binatang. So Kak Lila nak buka untuk sharing yang pertama. Okay, jom kita mulakan sharing kesyukuran daripada Ratu Tepayaki kita. Ratu Tepayaki kita. CBM Hasiah Yasin. Okay Kak Hasiah, silakan. Assalamualaikum. Pagi. Salam. Ambil kesempatan selamat Hari Raya Aidiladha yang mana berkorban tu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah pagi ni agak bertenaga dan kesihatan lebih sihat, diberi nafas yang lebih baik. Syukur alhamdulillah pada malam tadi kelas CBM Hamzah Hamdan menambahkan lagi ilmu-ilmu dan memberi lagi yang manfaat pada kita. Dan akak jugalah yang rasa-rasa dah orang kata dah nak mati, lemah, dah nak tidur. Jadi bersemangatkan balik semula semangat tu pada malam tadi bertambahlah untuk kita berjaya. Dan syukur alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang minta maaf, batuk belum baik lagi ni. Syukur alhamdulillah dengan tip-tip apa yang dibagi malam tadi tu menambahkan lagi ingatan kita dan terus untuk terus berjaya apa yang kita nak capaikan dalam forever.
Dan yang kedua, akak pun bersyukur alhamdulillah lah di pagi raya bersalam dengan suami, dia ada juga sebut dan bernasihat. Mungkin dia ada pandangan mata dia selama ni apa yang akak buat dalam Forever ni mungkin akak ada kelalaian juga lah. Jadi dia pun buat teguran tu, alhamdulillah syukur akak rasa sedar apa yang dia tegur tu mungkin akak cuai dan akak terlepas pandang. Jadi dia kata apa yang kita buat kita kena bersyukur, dan yang utama solat kita jangan tinggal dan jangan lewat-lewatkan. Mungkin itu disebutkan, dan akak kata insyaAllah lah memang itu kita kena pegang. Apa pun yang kita buat, kita dengan Allah kita jangan lalai. Kita berdoa dan kita zikir kita tu itu insya-Allah apa yang kita buat, apa yang kita hendak, yang cita-cita kita insya-Allah Allah makbulkan. Itulah yang dia suami mengingatkan akak lah. Alhamdulillah jugalah dia mengingatkan kita walaupun kita ni kadang-kadang terlepas pandang kan. Jadi yang keduanya akak bersyukur alhamdulillah lah akak masih lagi dalam circle Forever, walaupun cabaran dugaan dekat luar tu memang mencabar. Akak balik kampung hari tu memang diorang asyik push dengan MW. Jadi akak nak buka cara macam mana Forever ni pun terfikir macam mana nak masuk lubang untuk masukkan aloe vera ni kan. Masalahnya anak saudara tu dah masuk bawah akak, ahli Forever. Tapi ialah mungkin agak kurang follow diorang. Diorang lebih kuat daripada MW. Memang Pontian tu banyak MW. Jadi akak nak masuk sikit-sikit pun diorang cantas lah. Tapi alhamdulillah lah akak masih dengarkan lagi, akak tak boleh komen apa yang diorang buat. Cuma akak bagi sikit-sikit je lah yang betul kuning je. InsyaAllah diorang pun tak adalah nak apakan kita kan, downkan kita. Alhamdulillah. Akak pun bersyukurlah dapat juga sepupu yang bermasalah semput. Sepupu yang meninggal lagi tu hari Senin, bapa saudara pun ada jantung apa semua, diorang pun guna juga MV. Tapi bila akak keluarkan juga aloe vera ni kan, bagus makan MV tu, cakap tu. Lagi kita tambah lagi botol kuning ni lagi bagus, lagi mantap. Gitu. Cuma kita masuk sikit-sikit je lah. Tapi alhamdulillah lah sepupu tu dengar jugalah akak punya sharing akak. Akak ni macam mana pun nak keluar juga aloe vera akak ni. Akak boleh juga nak senyap kan. Tapi alhamdulillah diorang dengar juga apa yang akak sharingkan tu. Jadi akak minta doakan semua dalam yakin ni, doakan akak terus tetap kuat dan semangat dalam Forever. Tak pudar dalam hati nak beralih arah, tak. Itulah matlamat akak, impian akak. Sesatunya jantung Forever di dalam hati akak. Sorry Kak Siah, tadi ada suara yang ter-unmute. Okey Kak Siah? Okey. Okey. Salam. Terima kasih Kak Siah. Okey. Kak Siah ni actually cicit Kak Lila kan? Okey. So Lila doakan Kak Siah sihat selalu, ceria-ceria, sentiasa awet muda, bersemangat, boleh capai sampai nanti F2D, CBM, EM setiap tahun. Okey. Terima kasih untuk nasihat-nasihat, selalu ingatkan kita orang. Okay, so semoga Kak Asiah terus konsisten 5cc fight sampai duplikatkan 5cc dekat tim. Okay, thank you Kak Asiah untuk sharing pagi ni. Okay, seterusnya Kak Lila nak jemput CBM Salmah Jamil. Okay, Kak Sal. Kita warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi.
Pagi ni Kak San nak ucapkan syukur-syukuran lah sebab masih bersama dengan Forever. Rasanya lepas dengan Sifu Hamizah, Kak San rasa lebih bersemangat. Yelah apa ni, macam bulan lepas terkucil sikit. Mungkin terlalu banyak bungkusan hadiah yang Kak San terima dalam bulan lepas. So tak tahulah macam mana boleh terkucil, sedangkan selama ni hampir 2 tahun Kak San pegang 5 sisi, tapi bulan lepas mungkin itu dugaan untuk Kak San, tapi Kak San rasa macam malam tadi bila ikut kelas dalam Sifu Mizam malam tadi, Kak San rasa bangkit balik. Kak San tak boleh patah semangat. Kak San kena terus bangkit, kena mula melangkah balik dengan lebih bersemangat lah. Rasanya Kak San malam tadi dapat jugalah, dapat serap energi lah daripada Sifu Miza. Semoga Kak San mohon doanya, doa dari semualah untuk bulan ni Kak San dapat balik pegang 5 sisi dan lepas ni tak akan terkucil lagi lah. Itu je lah yang Kak San minta daripada semua. Rasa macam down sekejap lah sebelum ni kan, bila dah tak dapat terlepas tu, rasa macam down sekejap, tapi alhamdulillah Kak San akan bangkit balik untuk teruskan semangat, untuk lebih bersemangat lah dalam Forever ni. Cuma itulah Kak San minta doanya je lah supaya bulan ni Kak San dapat balik pegang 5 sisi tu, dan lepas ni ya Allah mudah-mudahan Kak San takkan tertinggal lagi dah. Tu je lah untuk hari ni, Sifu Lila. Okay, amin. Mudah-mudahan Kak Sal, okay, sekali tu je lah terkucil. Okay, so kita ada 163 orang kat sini, kita nak doakan dekat Kak Sal, okay, capai 5 sisi balik, mesti boleh dapat punya. Sebab apa? Sebab tak 5 sisi kat Forever ni bukan sebagai tanda kita tak berjaya kat Forever, tapi kena fight. Lila nak cerita sikit pasal Lila. Okay, Kak Lila start daripada Ogos 2015 Kak Lila join dekat Forever ni. Okay, sampailah sekarang alhamdulillah Allah izin, okay, 5 sisi belum pernah miss lagi. Cuma Kak Lila bukan bila kita fight for 5 sisi, kita 5 sisi seorang-seorang pun, mula-mula Kak Lila 5 sisi dekat dalam lebih daripada 9 bulan, 5 sisi seorang-seorang. Tapi kita terus je buat sebab kita nampak journey dekat Forever ada beautiful, beautiful dekat Forever, okay. So jadinya kena bila kita faham, okay, apa efek bila kita fight for 5 sisi. Dan walaupun Kak Lila konsisten 5 sisi seorang-seorang, okay, Allah izin bulan ke-60. Ni Kak Ila nak bagi korang semangat ni. Bulan ke-60. Kak Ila bukan orang yang sangat cepat, bukan seorang yang banyak cakap. Kak Ila ni introvert, macam kita tak berani cakap, tapi kita nak disebabkan sebab kita nak tu lah. Okay, so kita terus bersemangat. Kita terus buat dekat Forever ni, okay. And bulan ke-60 tu baru Kak Ila capai F2D. F2D tau. Okay, so bulan 8 2020, masa tu tengah PKP. Tengah PKP tu Allah rezekikan. Orang kata business Forever ni business kalis apa? Kalis pandemik kalis apa? Kalis krisis ekonomi. Lepas tu dah settle F2D tu, tak terus stop. Okay, bulan 11 tu baru settle CBM. Okay, 3 bulan lepas F2D terus kita fight. So Kak Ila tak cakap bila kita konsisten, kita buat 5 sisi tu, menjanjikan kita berjaya kat Forever. Yang penting adalah kita punya semangat, kita punya circle, kita kena jaga kita punya circle. Dan tips untuk kita terus dekat Forever ni adalah fokus dan juga konsisten. So bila kita fokus tu, maksudnya kita fokus satu lah. Fokus tak ada dua, fokus satu. Betul tak? Ada fokus dua ke? Tak ada kan? Fokusnya satu. Satu tu kat mana? Kat Forever. Dan dalam konsisten tu bukan konsisten cakap je, tapi dalam konsisten tu ada kita punya action. Bukan cakap konsisten je tapi tak buat apa-apa. Okay. So
Good luck untuk Kak Sal. Okey, jangan sedih-sedih, kena semangat, kena dekat dengan orang-orang ni lah, orang-orang yang bersemangat. Kat mana? Kat sinilah circle kita yang paling best, kat Tepa Yakin. Okey, so Kak Ila nak jemput seterusnya CBM Hasbi Duan. Hasbi Duan, Kak Ila first time dengan namanya ni. Mana CBM Hasbi Duan? Ada tak? Hasbi Duan. Ada ke tak? Unmute. Siapa? Hasbi Duan ni. Ada ke tak ni? Okey, tak apa. Kak Lila next dulu. Nanti kalau CBM Hasbi Duan ni ada, panggil Kak Ila semula. Okey, Kak Ila next terus ke CBM Zulaika Kamal. Okey, mana? Unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Sifu Kak Lila. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih Sifu sebab bagi Ika peluang untuk cakap kata peryakin hari ni. Okay, sebenarnya Ika pun sebenarnya bukannya berani sangat pun nak bercakap depan orang ni. Okay, so kita bandingkan diri, cabar diri. Okay, so apa yang Ika nak panjatkan kesyukuran Ika pada hari ini, bulan ni, tahun ni adalah yang pertama, Ika bersyukur sangat-sangat sebabnya Ika bukan kekal dekat circle forever, tapi Ika kekal dalam circle yang positif tau. Circle yang leader-leader tu tak tinggalkan pun walaupun kita tak capai KPI. Leader-leader tu tak pandang rendah pun walaupun kita ni kadang-kadang terkucing macam CBM Kak Sal tadi kan. So leader-leader tu stay kat belakang kita, sama-sama tarik kita juga. So Ika bersyukur sangat ada dalam Alujab Circle, dalam Adin Wealth Group, dalam MZBB, sama-sama dengan Sifu untuk bangkit semula untuk kerja apa yang kita nak capai dalam forever ni lah. And then yang kedua, kesyukuran Ika, ini memang Ika bersyukur sangat-sangat semalam dalam kelas coaching Sifu Miza. Okay, sebenarnya Ika tak sangka pun husband Ika tu boleh duduk sama-sama sebelah Ika 1.5 jam untuk dengar apa benda yang Sifu Miza nak cakap. Dia bukan dengar je tau, dia siap tulis nota 4 muka surat ilmu NLP yang Kak Miza bagi pada kami semua malam tadi. So daripada nota tu Ika tahulah yang dia sebenarnya dapat tangkap apa yang Kak Miza ajar sebab sebelum ni dia ada buat gerak kerja, dia nak sama-sama fight forever dengan Ika, okay. Tapi gerak kerja dia semua hard sell, jual madu hard sell. So Ika cakap, okay, kelas ni khas untuk kita yang nak menjual tapi tak nak nampak menjual. Jadi dia duduk situ, dia salin nota macam mana nak pukul prospek semua. So macam benda tu bersyukur lah kan. So nikmat yang paling besar sekali bila kita nak bisnes ni, bila bini nak bisnes ni ialah bila suami pun sama-sama duduk sama-sama dengan kita untuk buat bisnes. Betul tak Kak Lila? Okay. So yang ketiga, Ika nak jadi orang pertama hari ni nak cerita kisah binatang tak Kak Lila? Wah. So Ika tak tahu orang lain pernah dengar tak cerita ni, tapi cerita ni bermain-main dekat fikiran Ika dah berminggu-minggu sejak daripada Ika tak sihat, Ika kembali dengan Kak Azhar semua. So cerita ni tentang keldai dengan perigi buta. Ada siapa-siapa pernah dengar tak? Pernah dengar? Okay. So cerita keldai ni Ika cerita untuk bagi semangat semula dekat kawan-kawan yang tengah down ke, yang tengah static ataupun buntu ke, supaya kita sama-sama wake up. Okay. So kita sama-sama semangat balik berjuang dalam forever ni. So cerita dia macam gini. Okay, ada seorang petani ni, dia bawa keldai dia balik rumah, tapi tiba-tiba keldai dia terjatuh dalam perigi buta. Okay. So bila keldai dia terjatuh, dia deep well tau, maksudnya perigi yang dalam. So macam mana kita seorang-seorang nak angkat keldai tu kan, berat kan. So keldai tu merau-rau, jerit-jerit, bising. And then petani ni pula, dia punya tuan tu pula fikir balik, keldai ni dah tua, dah tak boleh nak berkhidmat lama dah dengan aku. Perigi ni pula, perigi buta pun akan satu masa kena tutup juga kan. So apa yang petani ni buat, okay, dia tutup perigi buta tu, dia panggil kawan-kawan jiran-jiran kampung dia panggil kawan-kawan petani dia untuk sodok tanah dan tutup perigi buta tu. So bila mula-mula jiran-jiran dia semua tutup
perigi buta dengan tanah, kedai tu makin kuat, bising berjam-jam, bebek menangis semua ada. Okey. Tapi lama-lama rupanya kedai tu senyap. Bila senyap, okey, semua petani tu macam was-was lah. Kenapa? Tertanya-tanya, kenapa kedai tu tiba-tiba senyap? Rupa-rupanya, semua ingat kedai tu mati kan? Tapi tak, rupa-rupanya kedai tu, kedai tu setiap kali orang kampung tu buang tanah, buang sampah kat dalam perigi buta tu, dia goncang badan belakang dia tu supaya tanah-tanah tu jatuh, and then dia pijak atas tanah. Setiap kali dia sodok lagi dengan tanah ke dalam perigi buta, dia buang lagi tanah kat belakang badan dia tu, dia pijak lagi tanah, pijak. At last, dapat juga kedai tu keluar daripada perigi buta tu. So pengajaran yang kita dapat daripada cerita kedai dan perigi buta ni ialah yang pertama, kita kena maafkan orang lain, bersihkan hati kita walaupun orang tu buang sampah, orang tu bagi kita toksik, orang tu bagi kita benda yang tak best-best dalam dunia ni kan. So tapi kita maafkan mereka, bersihkan hati, maafkan. Okey? Sebab dia untuk diri kita juga. Okey, yang kedua ialah kita jangan rasa terlalu risau, jangan rasa terlalu bimbang. Okey, sebab kebanyakan yang kita terlalu risau tu, kebanyakan ni sebab benda yang kita terlalu bimbangkan tu tak jadi pun sebenarnya, tak ada berlaku pun. So tak payah nak risau, tak payah nak bimbang. Okey, so yang ketiga pengajaran ni ialah kurangkan pengharapan kita terhadap manusia. Macam tu. So at last benda tu sebenarnya depends pada diri kita juga, dan kita sebagai manusia dan sebagai orang Islam, kita ada diri kita dan kita ada Allah. So kita kurangkan pengharapan kita, tak payah pun sebenarnya. Bukan kurangkan, tak payah pun nak meletakkan pengharapan kita kepada manusia untuk teruskan hidup. So tu je cerita Ika hari ni pasal kedai dengan perigi buta. So Ika minta, berapa orang ada dalam ni? Ada 179 orang. Doakan Ika untuk Ika tekan gear 150 cc Julai 2022 dan bantu Ika untuk doa, aminkan doa Ika supaya Ika ada berjaya duplicatkan 50 cc punya gerak kerja tu kepada Ika punya downline semua sekali. Okey, minta tolong semua doakan tau. Okey, terima kasih Kak Lila. Terima kasih semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, thank you Ika share cerita binatang pagi ni. So betul sangat-sangat. Okey, apa-apa pun yang datang kat kita yang tak best tu, dah tepikan je. Masuk poket. Kalau Kak Ila biasanya tak payah masuk poket. Jadikan tanah terus. Okey. So thank you Ika. So next Kak Lila nak ke tadi CBM CB2 ni ada ke tak? Belum ada lagi. Okay, kalau belum tak apa. Kak Lila nak ke CBM Hidayah Channel. Mana CBM Hidayah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Lila. Pagi. Tiba nervous. Padahal dah biasa. Sherry tetap nervous. Bukan biasa-biasa Tempeyaki punya forum. Dia aura dia lain macam. Okey, siapa yang masuk share dekat Tempeyaki, insyaAllah dia mengatasi ketakutan dia di luar. Di luar maknanya kita punya offline lah. Okey, siapa yang rasa nak fight dekat luar, masuk share dulu dekat Tempeyaki. Boleh? Okey, alhamdulillah, thank you Ika untuk cerita kedai tadi. Memang betul, sangat-sangat cerita tu moral dia. Sebab kita dekat, kita selagi manusia ni masih hidup di dunia ni, sentiasa akan ada orang tak suka, so kita maafkan semua orang, so kita buat je, okay? So sebab kita yang nak berjaya, kita tak boleh tengok, kita tak boleh tunggu, kita tak boleh mengharap apa yang dia orang cakap, okay? So just move on, okay? Move on je, so sebab kita nak berjaya atas diri kita lah, okay? So alhamdulillah pagi semua, saya Hidayah, okay? Susu Galuh CBN Najah. Okay, Nurul Najah mungkin yang dah kenal, mungkin yang tak kenal lah. Mungkin ada yang kenal dari Facebook Puteri Kelantan lah. Okay, so kesyukuran nak share. Baru lepas buat DX4, selepas CBN Wina post dekat Facebook dia nak buat DX4. So saya join lah DX4 tu sebab kita dapat free masa dekat Abu Dhabi. So apa yang nak share dekat untuk pengalaman untuk DX4 ni memang sangat best. Dia tak berat macam Clean Night. Okay, Clean Night 9 hari. DX4 hanya 4 hari. Hari kedua dah boleh makan. Tapi makan yang dia dah bagi menu lah. Okay, dan ada aturan-aturan dia. Tapi insyaAllah memang tak berat pun. Sedap. Cuma saya tak berapa suka dia punya lemon blast lah untuk malam tu. Okay, so saya tak timbang, saya tak ukur pun berat badan saya.
Tapi saya buat juga sebab saya nak balancekan balik saya punya imunisasi, sebabnya kita busy, terlampau busy sampai tak konsisten amal product forever. So kita buat detox juga. So apa yang dapat rasa hari kedua tu memang kerak kencing sangat kan, dia buang detox tu. Berat badan mungkin agak turun sikit, inci sebab saya pakai seluar slack, tiba-tiba longgar terpaksa kena pakai butang, okay, letak butang extra, okay. So memang sangat best. Apa yang ada di Expo masa dapat di Abu Dhabi, mungkin ada yang beli dekat Abu Dhabi, try lah buat, memang sangat best. Okay, mungkin yang badan lebih overweight, mungkin dia tahulah kurang. Macam Sifu sendiri dah buat, Wina sendiri pun dah buat, boleh hilangkan 2 kg, 4 kg dalam masa 4 hari. Okay, so memang sangat best. Jangan tak buat, buat je. Okay, dan yang kesyukuran kedua, alhamdulillah saya baru saja lepas amanah daripada HQ, okay, HQ Forever Malaysia sebagai MC untuk Success Day Ahad yang lalu pada 3 bulan Julai hari tu. Okay, alhamdulillah ini peluang HQ bagi masa tu kita tengah busy road tour dekat Johor tak silap saya, belah selatan. So saya dapat invitation daripada staff HQ untuk jadikan saya MC. Saya terkejut. Okay, saya terkejut saya dapat MC tu. Sebab saya tak ada pengalaman MC, untuk offline MC memang tak ada pengalaman. Setakat Zoom meeting tu MC cakap pembukaan, penutup tu biasa. Okay, speaker untuk offline pun biasa. Okay, alhamdulillah juga ini satu panggil apa I punya upline si penaja dia nak jadikan saya speaker untuk Success Day. Saya tak berani, saya belum layak, saya rasa belum layak lah. Okay, tapi peluang tu tetap datang. Okay, kita tolak dia tetap datang. Okay, MC offline ni dia tak sama macam online. Okay, MC saya kena macam host, speaker kan untuk control satu event tu. Bukan mudah untuk MC tu, saya nak audience kan, nak sampaikan audience tu. Okay, so alhamdulillah tahniah juga untuk team leader yang support untuk event Success Day hari tu. Macam team JAT Yuslida memang kecoh. Okay, team AS team, team Ina memang thank you sangat support untuk menceriakan. Okay, team Ustaz Din, team Olive, minta maaf yang mungkin saya tak sebut leader-leader, saya just sebut yang team. So tahniahlah yang datang support untuk event tu. Okay, so untuk event, siapa yang belum pernah join event, join lah event Success Day. Paling kalau tak nak pergi Success Day, join lah road tour. Sekurang-kurangnya kita join event offline. Okay, dia aura tak sama dengan online. Aura bila kita jumpa ramai-ramai leader ni dia tak sama sebab aura yang sangat positif dengan ilmunya. Okay, so insyaAllah try pergi, wajib pergi offline dan free sendiri. Bila you dah free, you rasa macam nak offline lagi. Okay, untuk Success Day banyak, bukan hanya untuk recognize je, untuk raikan kejayaan je. Dekat Success Day juga ada share tip, sharing daripada orang yang berjaya. Okay, macam mana nak closing, macam mana nak berjaya dekat Forever. So macam hari tu ada juga engineer, masih lagi part time, macam mana boleh manager dalam masa kurang setahun. So hebatlah kita jadikan inspirasi dekat situ. Okay, dan sharing saya yang ketiga. Okay, alhamdulillah diberi peluang bila kita buat business forever ni, kita ada masa dengan family. Okay, alhamdulillah before raya hari tu anak ada buat sekolah dia ada buat sukan lah. So anak request mama dia datang dekat sekolah support dia punya sukan sebab dia ada masuk acara. Okay, mamanya diam-diam pergi, tak bagi tahu dia pun. Okay, bila dah nak habis, dah nak balik tu baru dia sedar mama dia ada. So dekat sini saya nak cerita sukan tu saya pergi bukan hanya untuk support anak je, tapi saya tengok sekeliling. Okay, macam business forever, business marathon. Okay, business berkumpulan. Okay, biar konsisten, jangan terlalu cepat untuk kejar kejayaan sendiri, tinggal tim. Okay, dekat sini 3 kesilapan yang saya nampak lah kita boleh belajar daripada sukan tu kita terap dalam bisnes. Okay, satu kesilapan pertama, bila berlari, seorang pelari ni di tengah-tengah, okay, sepatutnya
dia terus ke depan, dia tak perlu toleh ke belakang. Okey, silapnya dia toleh. Okey, dia toleh ke belakang. Kononnya dia tu orang terpantas, dia boleh tinggal. So dia hanya main-main. Dekat sini kesilapan sangat. Kita tak digalakkan lah. Okey, bila kita buat bisnes jangan toleh ke belakang. Terus je perjuangan kita ke depan. Jangan tengok orang. Walaupun kita rasa kita dah selesa, jangan terasa selesa, zon selesa dekat sini. Okey, dan kesilapan kedua, pelari ni dah sampai garisan penamat. Dalam berapa meter sahaja lagi, kurang dari 10 meter, dia boleh stop, dia main-main sebab dia ke depan. Ingat balik cerita Arnak dengan kura-kura. Arnak dia boleh tidur sebab dia rasa dia nak menang kan, dia tidur dulu. So kat sini kesilapan, walaupun dia dah nak sampai ke garisan penamat, tapi dia masih lagi main-main. Terlampau zon selesa dekat situ. Itu kesilapan yang kedua lah. Okay, walaupun dia menang dalam acara tu, tapi tak digalakkan lah untuk kita terak dalam bisnes. Okay, kesilapan ketiga, kesilapan ni kita pelari ni patutnya dapat nombor 1 bersama tim, berkumpulan bersama tim. Untuk pass button, kita biasa dengar kan 4x4 kan. So pass button ni dia sepatutnya juara bersama tim, tapi hanya beberapa meter dia tak pass button, dia dah give up. Belum give up lah, tapi dia dah lembik dekat situ. Sepatutnya dia finishkan dia punya kerja dia, pass button dulu. Kalau nak pesan lah dekat situ. Tapi dia pass juga, tapi terlambat sedikit. So dia dapat nombor 2. So dekat situ adalah antara kita boleh belajar lah. So kalau boleh nak buat, terus buat. Walaupun kita rasa penat macam mana pun, diduga, diuji, terus je buat. Okay, so dapat sesuatu kat sini. Okay, Alhamdulillah juga saya join untuk acara ibu bapa. Acara ibu bapa simple je. Baling bola pimpong dalam bako. Tapi okay, kita diberi bako yang sama, bola pimpong yang sama sebanyak 8 biji. Okay, sebanyak 8 biji bersama 6 orang macam tu. Okay, 6 orang manusia yang sama pegang bola pimpong, dapat juga bako. Okay, kita baling bola pimpong tu dalam bako. Kalau kita ikut logik, semua sama mesti boleh masuk dalam bako tu bila kita baling. Tapi kalau kita tak fokus, tak akan masuk walaupun sebiji bola pimpong. Tak percaya, try buat. Okay? So itu pembelajaran yang seterusnya lah yang saya dapat moral of story daripada sukan lah. Okay, so kesyukuran saya yang keempat, Alhamdulillah dah settle level 4 untuk Malaysia Rally. Walaupun last day dikejutkan oleh saya punya sideline jugalah, manager Nani, dia tegur untuk VIP tu, pasport tu, kesilapan kat situ. So memang last day tu kita kejar betul-betul lah, mesti jadi juga level 4. So Alhamdulillah settle. Okay, dan untuk yang lain, join route tour untuk Kota Kinabalu, saya akan hadir dekat Kota Kinabalu, dan insyaAllah Sarawak pun saya akan datang dari KL ke Sarawak, dari KL ke Kota Kinabalu. Sebab ilmu ni kita tuntutlah, carilah ilmu tu ke mana saja kalau ilmu tu bermanfaat. Okay, so itu antara sharing saya lah. Dan juga tahniah juga untuk Mak Timah, dah viral pun dekat Facebook. Okay, saya terinspirasi dengan umurnya macam tu. Rasa macam kecil je kita ni kan, walaupun dah CBM. So tahniah untuk Mak Timah, terinspirasi dengan dia punya gerak kerja dia. InsyaAllah mungkin untuk Malaysia Rally nanti kita boleh jumpa lah. Okay, so itu saja sharing saya lah. Okay Kak Lela, thank you. Okay, Masya Allah. Sebelum terlambat, happy birthday untuk Sifu juga. Alright. Happy birthday untuk Sifu dan juga siapa? Dan juga Abang Jawa. Abang Jawa. Alright, thank you Dayah. Kita belajar teamwork dengan Dayah hari ni, dan Kak Lila paling excited nanti ni. Kak Lila nak buat di Expo. Sebab hari tu rasa lepas Raya Haji kononnya nak terus buat, tapi nak pergi Sabah, nak makan makanan orang Sabah. Okey, balik pada Sabah. Tak jadi. Tunggu kucing sebab nak tunggu makanan kucing pula. So insyaAllah nanti
end of Julai nak terus buat di expo. Okay, thank you Daya untuk sharing yang sangat-sangat best. And lagi satu Kak nak touch pasal, Kak suka sangat Daya share tadi pasal family time. Okay, sebab dulu Kak Lila pun kerja lebih daripada 10 tahun, husband and wife, and husband kerja pun shift. So anak tu memang kita ni lah, kita tak dapat ni lah, tak dapat nak jumpa. Maksudnya sama-sama nak jumpa tu tak berapa nak senang. So bila buat Kak Forever ni Masya Allah, pagi tadi sebelum prepare untuk Teppanyaki ni sempat ngadap muka husband dulu, sempat wish birthday dia banyak-banyak kali kan. So kena fokus Kak Forever betul-betul sampai kita dapat banyak masa, banyak duit dan banyak gembira. Okay, next Kak Lila nak bagi untuk sharing ni daripada CBM Darul Tapai, CBM Mahfuzah Makna. Okay, mana Kak Zah? Tak dengar. Hello. Ya, hello. Sebab selalu dengar hello. Kan hari ni Assalamualaikum. Mari kita mulakan dengan doa. Wah. Tahniah Sifulila. Terinspirasi dengan Sifulila ni. Sangat seorang yang penyabar orangnya. Tahniah kerana dapat peluang jadi host Teppanyaki. Okay, next make sure Datuk Desmond mesti ingat nama Mahfuzah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Siapa yang tak kenal Kak Azhar lagi, boleh tengok Facebook Kak Azhar. Cik lebih pula daripada host. Okay. Kak Zah tak ada banyak sangatlah share. Sebab apa? Sebab tadi daripada awal bismillah masuk aja Teppanyaki, semua daripada rangkaian Kak Zah. Masya Allah, tabarakallah. Cuma Hidayah saja. Kan? Tapi tanya untuk Hidayah, cerita bola pingpong tu terinspirasi jugalah. Okey, lepas tu Kak Azhar nak pertama sekali Kak Azhar nak ucapkan syukur. Syukur sebab sihat. Syukur sebab bersama dengan orang-orang yang tersayang. Syukur sebab dah 5 tahun dah berhenti kerja. Oh, rasa seronok. Kalau dulu Kak Zah fikir, aku ni kalau berhenti kerja aku nak makan apalah kan. Dah lah sekolah tak berapa pandai. Lepas tu cakap pun tak adalah sampai 7 macam cakap kan. Bahasa pun bahasa Melayu je. Orang putih pun tak pandai kan. Lepas tu umur pun Allahu Akbar. Dah 45 tahun masuk 46. Kan. Anak pun dah besar, apa aku nak buat? Takkan nak jadi rela kan? Gitu. Rupa-rupanya Allah tu dia beritahu, dia kata rezeki tu bukan kepada makhluk, bukan pada bos kan? Bukan kepada manusia, tapi semuanya datang daripada dia. Dia dah tulis dah. Dia kata segalanya bukan usaha kita, tapi pilihan yang tepat, apa yang kita boleh, apa yang kita pilih. Nampak tak? Ingat tu, maknanya bila korang dah ada dalam circle forever living, maknanya korang dah buat satu pilihan yang tepat. Tahniah Kak Azhar ucapkan, dan korang bukan ejen, korang bukan jurujual dalam forever living, tetapi korang adalah forever business owner, ada share dengan forever living. Jadi gunakan 100%. Sebab Kak Azhar sebenarnya suka cerita pasal, suka tajuk pasal leverage. Kejap lagi Kak Azhar masuklah. Okey, itu baru syukur yang pertama. Kan? Jadi siapa yang diberhentikan kerja, siapa yang memang dah tak ada kerja, siapa yang suri rumah, syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak, buat sujud syukur banyak-banyak, beritahu terima kasih Allah kerana kau pilih aku untuk duduk dekat rumah, untuk banyak masa dengan kau ya Allah. Kan? Okey. Yang kedua, Kak Zah syukur lagi sebab duduk dalam circle yang positif. Sebab dulu kan, cerita dululah orang suka dengar cerita dulu. Dia macam gini, Kak Zah belajar satu benda tau. Kalau kita belum berjaya, kita cerita kisah dulu, orang tak nak dengar.
Orang tak nak dengar. Tapi bila kita belum berjaya, tapi orang nampak kejayaan kita secara perlahan-lahan, orang akan follow kita. Orang akan follow kita. Jadi tak perlu nak rasa macam alah tak ada orang join aku pun, alah tak ada orang. Sebenarnya ramai orang yang admire dengan kita. Ramai tak yang admire dengan Kak Azhar? Ramai tak? Kak Azhar nak tengok berapa ramai yang ni. Kalau 186 yang admire dengan Kak Azhar, Masya Allah. Rupanya Kak Azhar ni ramai orang yang masih sayang. Ramai orang yang masih sayang kan. Terima kasihlah Olive, I love you so much. Anissa Kahir, terima kasih Mas. Macam tu. Okey. Jadi tak perlu nak fikir kita duduk dalam circle yang mak aku tak sokong aku, adik-beradik aku semua tak nak join aku. Semua alah. Tak payah. Bila orang tak join kita lagi upgrade kita punya circle positif kita. Kita lagi lebih untuk maju ke hadapan, tunjukkan sesuatu. Kalau kita nak down pun, kita ambil masa 1 jam 2 jam cukuplah. Down tu pun tinggalkanlah sekejap. Apa yang kita buat hari ini, kita beralih tempat. Kita beralih tempat, kita pergi cari tempat yang boleh mendamaikan hati kita. Kalau macam dekat Wahha ni kan, kalau Kak Azhar ni, Kak Azhar tengoklah suami Kak Azhar tengah menyangkul, tanam sayur untuk Kak Azhar kan. Macam tu, tengok muka mak, syurga tu kan, syurga. Jadi kita fikir yang best-best, kita akan dapat yang best-best. Kita duduk dalam circle yang positif, kita akan dapat semua yang positif. Sebab itu masuk Tepayaki, angkat tangan, beritahu je. Tak perlu nak tunggu kejayaan baru nak cerita dalam Tepayaki. Tak perlu. Sebab kadang-kadang ramai orang terinspirasi dengan kita dengan hanya satu ayat. Sebab tu kan ramai yang cakap sampaikan, bukan ramai, tu memang sabda Rasulullah pun semua cakap kan, sampaikanlah hanya satu ayat, kerana kadang-kadang satu ayat tu boleh membuka minda orang lain, boleh memberi tenaga, energi yang berlian kepada orang lain. Gitu. Okey? Alright, dah dapat belum? Kalau dapat cakap saya dapat Kak Azhar. Pasti jutawan satu hari nanti. Okey. Kak Azhar baru nak masuk tajuk. Rasanya macam best pula kan cakap depan sifu Kak Azhar sendiri ni. Sebab Kak Azhar rasa terinspirasi sangat dengan sifu Kak Azhar ni. Sebab sifu Lila ni dia memang sangat penyabar dengan Kak Azhar. Kak Azhar ni orangnya hard sell. Jadi malam tadi Kak Azhar syukur. Dia syukur yang ketiga lah. Kak Azhar syukur sangat sebab Kak Azhar dapat belajar dengan sifu Miza. Nampak tak? Sifu Miza tu Kak Azhar punya nenek lah kan. Nenek kan. Tapi bila hari-hari dapat nak kat Wahha ni, Kak Azhar tak dapat jumpa Sifu Miza selalu tau. Kalau Kak Azhar datang jumpa dia kan, dia tengah coaching. Kalau Kak Azhar datang jumpa dia kan, dia memang hari-hari lah. Kak Azhar tak tahulah dia dapat coaching orang tu macam mana kan, hari-hari. Jadi dengan Sifu Lila pun macam ni. Jadi bila dapat berdepan dengan Sifu Lila ni, nasiblah orang yang belakang tu. Okey. Kak Azhar nak berbalik tadi pasal cerita apa tadi ya? Pasal Kak Azhar ni adalah orang yang sangat-sangat hard sell. Kak Azhar ni kalau jumpa orang, kalau aku tangkap orang kan, lalu je kelibat orang tu confirm VIP dengan aku. Confirm. Senang je Kak Azhar boleh grab dia kan. Sebab apa? Orang yang join tu pun rasa macam terpaksa aku ni join kan. Jadi cerita yang 5 tahun, 10 tahun yang lepas Kak Azhar jadi macam tu kadang-kadang menyebabkan ramai orang rasa macam bila Kak Azhar call dia balik, bila Kak Azhar nak tanya khabar pun sampai diorang dah tak nak angkat call. Sebab Kak Azhar terlalu hard sell kan. Kalau orang tu cakap aku tak nak join kau Azhar, tak nak join nasib lah. Ada aku kisah. Kak Azhar cakap macam tu. Jadi bila Kak Azhar belajar sesuatu malam tadi, satu ilmu yang memang sangat best lah kan. Walaupun sikit tapi dia memberi impak yang kalau siapa yang belajar tu memang akan rasa macam lambat tersentuhnya, dia tu memang selamanya aku yang salah. Kan benda pertama kita kena cakap diri kita, aku yang salah, patutlah orang semua lari dengan aku. Sedangkan ada anak-anak tim pun kan, Kak Azhar ada lebih kurang 2,000 lebih orang yang join dengan Kak Azhar pun sikit-sikit ramai lari sebab
dia tengok Kak Azhar terlalu hard sell kan. Jadi Kak Azhar betul-betul minta maaf dengan diorang. Kak Azhar betul-betul minta maaf ni, dah insaf ni. Kak Azhar dah insaf ni. Mari kita buat balik semula kan. Kita buat cara pull, jangan cara push. Okey, apa yang Kak Azhar nampak bila kita jumpa orang, Kak Azhar belajar malam tadi ayat tu dia cakap kalau kita jumpa orang tu cakap macam ni, aku macam ni nak cakap aku tak pandai. Contohlah, aku tak pandai, aku tak macam kau Zah, kau pandai cakap, aku tak pandai jual Zah, aku gini, aku semua aku tahu, aku ni, aku tak pandai. Jangan salahkan mereka. Kerana apa? Dia sebenarnya nak memberi kita ni sebagai orang yang mengajak dia tu, memberi lagi kesabaran untuk kita didik dia menjadi seorang eagle kita. Itu bukan alasan. Itu yang Kak Azhar belajar tahun tadi. Si Fumiza cakap itu bukan alasan, kata si Fumiza. Yang jadi alasan dia apa? Bila dia cakap nantilah kucing aku nak beranak ni, nantilah aku telefon kau balik, nantilah suami aku tak bagi, nantilah semua, nantilah aku busy sangat ni, macam gitu. Jadi kita ubah balik kita punya mindset, kita bagi tahu pada diri kita sesungguhnya orang-orang yang kita nak jumpa ni, orang-orang yang kita nak bagi ilmu ni, walaupun tak banyak sikit, adalah untuk kita sama-sama mengubah diri kita, merubah nasib kita. Kita bentuk balik diri kita menjadi lebih baik. Kan kalau kita ajak orang tu belum nak join, sebenarnya Allah kata kau didik dulu diri kau, bermakna kau belum bersedia. Bila kau dah bersedia besok, Allah akan bagi ramai lagi yang akan datang PM jumpa kau, ramai lagi yang akan nak bercakap dengan kau. Gitu. Okey, setuju Kak Zuraida pula. Zuraida. Kan ni pakai iklan Kak Azhar. Okey, last kali Kak Azhar nak beritahu pasal leverage. Okey. Leverage okey, untuk road tour, untuk kita punya kickstart. Okey, Kak Azhar nak sangat-sangat kalau yang ada dalam ni 186 orang ni, okey, gunakan kepakaran orang lain. Leverage ni maksudnya kita gunakan kepakaran orang lain untuk diri kita dan juga untuk tim kita. So kita ajak ramai-ramai join kita punya kickstart. Kita ajak ramai-ramai join kita punya road tour. Okey, beza dia dekat sini, ilmu kickstart ni ilmu orang yang memang dah jutawan. Kan, sebab ramai orang kita ni tak tahu jutawan tu apa sebenarnya, jutawan tu apa. So itulah dalam Forever ni, itulah yang kita punya Sifu Datuk Desmond. Siapa? Dah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Inilah masanya Datuk Desmond nak ajak kita sama-sama lebih faham apa dia ilmu jutawan. Okey, kalau kita pergi road tour pula, Sifu Datuk Desmond dia nak tunjukkan dekat kita macam mana kita nak lebih faham dan kita nak ajak tim kita lebih faham lagi tentang Forever. Profile Forever kan. Kita ni sebenarnya jual apa, kita ni siapa kita dalam Forever, apa insentif yang kita akan dapat dalam Forever. Jadi bila korang tahu kedua kelainan kelas ni, korang memang akan berlumba-lumba untuk join. Jadi beritahu dengan anak tim semua, masuk, leverage. Kalau kita belum pandai, kalau kita belum ada ilmu dalam Forever, okey, kita gunakan betul-betul kepakaran orang-orang insan-insan ajaib yang kita dah dapat jumpa ni. Sebab hanya RM20. Kalau road tour hanya RM10. Kalau kickstart hanya RM20 sahaja. RM20 sahaja. Bukan 200, bukan 2000. Duduk dalam kelas dari pukul 10 sampai pukul 5. Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat terlalu banyak ilmu. Contoh Kak Zah bagi malam tadi, Kak Zah masukkan seorang prospek Kak Zah yang memang dah lama Kak Zah follow up. Dia tak join. Apa berlaku pada dia, dia pun bagi tahu, Masya Allah, saya dapat ilmu, saya ni pun hard sell Kak Zah. Saya dapat ilmu ni, saya akan pakai 3F ni. Saya akan guna 3F ni. Allahu Akbar kan. So kita sama-sama mudah-mudahan kita
kita doa, okey, untuk diri kita sendiri especially, kita kenali diri kita sendiri, aku di tahap mana, bolehkah aku membantu orang lain. Okey, kita doa sama-sama dengan Allah, moga-moga Allah bukakan lagi kita punya ilmu ataupun peluang untuk kita lagi banyak belajar dengan orang-orang yang lagi hebat. Okey, terima kasih Sifu. Terima kasih semua. Doakan Kak Azan, insya-Allah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Masya Allah. Ha, nampak? Kak Azhar buat kelas terus. Alright, okey. Nampak tak? Macam mana? Okey, actually kan Kak Azhar ni kawan kepada husband Kak Lila. So, masa kalau ada event apa-apa, kita jumpa memang Kak Lila takut tengok muka dia sebab selain daripada dia tu seorang hard sell, nampak hard sell cakap macam itu, muka dia pun dengan muka-muka sekali hard sell. Tapi alhamdulillah sebab Kak Lila ada soft sell punya originality. Dia datang kat kita and dengan bersabarnya lah Kak Lila guide sikit-sikit pelan-pelan dengannya Kak Miza untuk soft sell. Alhamdulillah, nampak kan dah soft sell kan? Walaupun belum 100%, dah pandai soft sell dah orangnya dah. Okay? So selalu doa lah, ya Allah Tuhanku bagi aku downline yang lebih hebat daripada aku, yang baik-baik, yang mudah diurus. Kena doa macam gitu, insyaAllah nanti Allah bagi. Okay? Okay. Next, Kak Lila nak jemput, okay, nak suruh siapa ni? CBM Asmahas. Ada tak orangnya? Asmahas, ada tak? Okey, Assalamualaikum. Tengah drive. Okey, salam. Assalamualaikum semua. Saya Kak Asma. Bawa Rawani. Okey, kat sini nak bagi 3 kesyukuran lah. Alhamdulillah. Sihat. Dulu-dulu sakit. Selalu keluar masuk hospital walaupun hospital dia hospital swasta tapi still kata orang tak seronok kan. Sebab kita sakit. Okey. Sihat dapat tengok keluarga. Yang kedua, alhamdulillah masih dengan AUC. Banyak sangat ilmu yang kita dapatlah dalam AUC ni. Dia tak ajar ilmu peniaga ke, tapi dia ajar ilmu dunia akhirat. Ilmu akhirat tu yang penting. Kita dekat Forever ni kita dapat dua-dua. Syukur sangat-sangat. Hari-hari tu bangun rasa bersyukur lah. Seronok sangat-sangat berada dalam Forever ni. Dan yang ketiga, kita ni sebenarnya nak beritahu dekat atas dunia ni sebenarnya ujian. Tempat ujian dan tempat untuk kita kata orang bila kita silap kita silap kan. Sebenarnya kesilapan tu mengajar kita menjadi lebih matang tau. Lebih dewasa, lebih matang, lebih kata orang daripada situ kita dapat ilmu tau. Kita berasa lebih matang dan kita jangan buat lagi silap tu. Kita silap tu sebenarnya mengajar kita hidup dengan lebih gembira, tabah, seronok. Kat dunia kan si pemerintah cakap kena seronok, kena senyum, kena happy. Walaupun kita ditimpa ujian. Ujian tu sebenarnya mematangkan kita dan kita boleh hidup dengan lebih baik lagi. Itu saja Sifu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, thank you CBM Asma. Masya Allah Kak. Dekat ni tengah-tengah drive tu hati-hati. Ya Allah, lain kali parking tepi. Okey, businessman kena ni. Businesswoman. Kena ni tahu, kena parking tepi next time. Nak share bahaya tu. Alright. Thank you Kak Asma. Okay, semoga Lila and berapa 184 orang ni nampak semangat kecekalan akak. Kita dah doakan akak CBM, EM, F2D every year. And next kita dah 11.30. Kak Lila panggil lagi dalam seorang 2 orang ni. CBM Nur Fakia Muhammad Nur. Kak Fakia.
Assalamualaikum. Pagi. Kenapa suara Kak Lila makin slow? Dengar tapi makin slow. Okey, saya Nafakiah Muhammad Noor, daripada Pasir Gudang Johor. Apply Kak Fakiah adalah CBN Kamaria Muhammad. Okey, susul galuh daripada AUC jugalah. Ini ramai AUC sharing kan. Okey, so Kak Fakiah nak kongsi kesyukuran Kak Fakiah untuk hari ni. Okey, yang pertama alhamdulillah Allah masih izin lagi kata orang bangun pagi dapat lihat anak-anak, dapat lihat suami. Okey, walaupun malam tadi travel daripada Terengganu ke Pasir Gudang daripada kampung, okey, sampai dalam 12.30 macam tu, memang penat. Okey, tapi alhamdulillah dapat settlekan juga anak-anak pergi sekolah semua. Saya syukur alhamdulillah. Okey, yang kedua kesyukuran Kak Fakiah dapat jumpa platform Forever. Okey. So sebenarnya Kak Fakiah daripada since 2015 Kak Fakiah guna ubat ketiak je sebenarnya. Sebelum tu kan tak tahu pun pasal business Forever ni. 2015 sampai 2018. Lepas tu jumpa dengan CBN Kamaria, Kak Fakiah punya upline. Lepas tu barulah tahu pasal Forever, pasal dia punya produk dia banyak kan. Lepas tu dia punya marketing plan pun, ya Allah, tiba-tiba masa tu sebelum tu Kak Fakiah memang buat bisnes, macam-macam bisnes lah, tudung lah, jual macam-macam lah, ubat kurus lah, kecantikan lah, dapat viral lah kan. So buat bisnes tapi duit tak ada. Kan, sedih kan, buat bisnes tapi duit tak ada. So bila Kak Fakiah dapat tahu pasal marketing plan Forever, yang kita ni adalah Forever business owner kan, dengan pendaftaran RM90 je masa tu dapat free 1 botol aloe vera gel kan. So rasa macam biar betul ni kan, nak jadi founder RM90 je. Gila betul lah Forever ni kan. So daripada situ Kak Fakiah dah memang kata orang rasa macam Allah, sebab sebelum tu memang kita memang doa kau lah. Okey, semua yang mudah yang kata orang yang senang nak buat daripada rumah saja, sebab Kak Fakiah ni anak ramai. Masa tu berjumpa Forever ni anak 5 orang. Okey, lepas berjumpa Forever ni after beberapa bulan tambah lagi 7 orang. So Kak Fakiah ada 2 pasang twin lah. Okey, so bila dah ada 7 orang anak ni memang susah kita nak bergerak kan. Lagi-lagi anak baby kan, kiri kanan kena kelek kan. So sangat-sangat susah. So alhamdulillah berjumpa dengan Business Forever ni. Okey, so kita kata orang kita dah ada di platform yang sangat-sangat tepat lah. Okey, so kita kena kena all out lah. Okey, sebab Forever memang bisnes yang kata orang bisnes yang sangat-sangat best. Okey, berlainan dengan bisnes yang Kak Fakiah buat sebelum ni, memang Forever is the best lah. Okey, so kesyukuran ketiga, okey, Allah masih bagi kekuatan kepada Kak Fakiah untuk teruskan bersama Forever. Okey, so 2018, sekarang 2022 dah hampir 4 tahun bersama Forever. Okey, Kak Fakiah ada tim yang sama-sama berjuang, okey, nak macam apa yang Kak Fakiah nak juga. So alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Okey, walaupun belum ramai lagi yang pegang 5 sisi, tak apa, okey, sebab kita hari-hari proses belajar kan. So kita mesti pegang 5 sisi walaupun belum ada result lagi, belum dapat kata orang result yang kebabom lagi kan. So tak apa, yang penting kita konsisten buat pegang 5 langkah tu. Okey, kita pegang 5 langkah, pegang 5 sisi kuat-kuat. So sebab kita tahu 5 sisi tu adalah kunci kejayaan dekat Forever. Okey, alright. So itu saja untuk sharing Kak Fakiah untuk hari ini. Okay, doakan Kak Fakiah and team, okay, dapat tim Kak Fakiah dapat jadi CBM. Kak Fakiah juga kan dapat count semua insentif tahun ni dekat Forever ni, insyaAllah. Okay, so terima kasih kepada Sifu dan semua jutawan BOI, okay, bagi peluang dekat Kak Fakiah sharing hari ini. Okay, Kak Fakiah doakan semua juga yang join hari ini, 178 orang yang masih stay setia dekat Tepayaki ni. Okay, korang semua jadi CBM dan EM setiap tahun. Okay, so itu saja Sifulillah. Thank you. Okay, sama-sama Kak Fakiah. Okay, thank you Kak Fakiah. Great sharing. Ibu 7 orang anak, bukan calang-calang, siapa yang belum 7 orang anak, siapa belum
5cc, kena fight for 5cc lah. Okay. Nampak tak? 7 orang pun boleh lagi fight. Okay. Last but not least, Kak Ella nak lagi seorang aja ni. Siapa ni? Sebab kita dah 11.35 kan. Okay, CBM Sen Yong. Mana CBM Sen Yong? Terima kasih. Ada tak ni? Terima kasih. Kenapa ni? Sandy Ong kan? Ya. Selamat pagi. Okay, sharing. Selamat pagi kita punya FPO. Okay, Sandy sudah lama dah tak sharing. Nak jadi sembelit. Okay, Sandy dari Kelantan. Okay, nak bersyukur dapat bernafas masih sehat. Okay, Sandy sangat happy sebab nak kongsi sikit tip. Sandy pergi ke minum kopi kat kedai kopi. And then satu meja tu kita yang tak kenal punya. Tapi kita pergi macam Stuck lain Kak Lila ke? Oh, lain kita pun pergi shop tu. Tanya dia sudah lama ke datang. Hello? Lain Sandy tak berapa lancar sebab maybe dalam kereta. Okay, teruskan cakap. Hello, Sandy? Dah hilang daripada radar. Ada tak, Sandy? Lain tak Arawera. Dah boleh tutup. Ada lain. Jadi kita teruskan. Lepas tu Sandy share dengan dia. Lepas tu dia ambil VIP Arawera. Lepas dalam 3 hari Sandy call dia tanya macam mana. Dia kata dia punya batuk tu dah okey dah. Dia punya batuk. Jadi dia sangat bersyukur lah sebab jumpa dengan Sandy. Lepas tu dia dapat makan produk sampai ke hari ini dia ada continue. Jadi kita sangat happy lah dapat tolong orang. Jadi kita share saja produk. Mana Sandy ni? Orang nak ke tak nak ke jadi kita share, dia pun dapat sembuh. Okey, sampai sini. Terima kasih. Bye. Okay, Sandy dah ni dah lost connect ke? Okay, nampak tak? Okay. Sandy tadi kata orang nak ke tak nak ke share je. Okay, sebab kita kena terus help more people, sihatkan badan orang dan especially sekarang kita fokus untuk sihatkan poket orang juga. Okay, thank you Sandy. Okay. Okay, dah 11.40. Okay, yang tak dapat share boleh sambung share untuk next untuk next Monday nanti. Jangan nak remove pin. Alright. Okay, next Monday nanti kita ada sharing lagi. So raise hand and then share, ajak team share kesyukuran masing-masing, tiga kesyukuran masing-masing. So jumpa Sabtu ni dekat Road Tour. Kalau jumpa Kak Ella tu tegur-tegur lah. Sebab Kak Ella pun kalau tu tegur korang juga kan. Alright. So jumpa nanti dekat Sabah dan juga Sarawak. And yang tak dapat share nanti boleh share dekat grup masing-masing dulu. Boleh share dekat grup WhatsApp masing-masing dulu. Ajak grup belajar untuk aktif, untuk share dekat grup dulu. Lepas tu share dekat Tepayaki. Okay. So Kak Lila stop dulu kita punya Tepayaki hari ni. Alright.
And last but not least, nak wish birthday dekat Julai punya birthday girl, birthday boys. Okay, semoga korang semua sentiasa dalam rahmat Allah, happy selalu, awet muda. Okay, lepas tu keep sharing dan terus berjaya dekat forever. Alright. So kita sudahi dulu and minta maaf salah silap Kak Lila. Sesungguhnya yang baik yang tak baik itu semuanya dengan izin Allah. Okey, jom kita nyanyi. Sekejap ya. Baik Kak Lila. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. 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 Thank you.